Kali ini, sejarah dakwah bakal merungkai kisah seorang tokoh ternama. Beliau adalah seorang da'i, bahkan seorang murabi paling masyhur dalam kalangan Ikhwanul Muslimin. Namanya tidak asing lagi. Siapakah beliau? Beliau ialah Ustaz Umar Timisani. Ustaz Umar Timisani atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya Umar Abdul Fattah bin Abdul Qadir Mustafa Timisani dilahirkan di kota Kairo pada tahun 1904. Beliau mendapat pendidikan awal di Madrasah Ilhamiah, kemudian melanjutkan pelajarannya dalam bidang Fakulti Hukum. Beliau merupakan peguam pertama yang bergabung dengan Ikhwan mewakafkan pemikiran dan potensinya. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin yang ketiga pada November 1973. Antara kisah menarik beliau ialah ketika awal pertemuannya dengan Ikhwanul Muslimin. Permulaan perkenalan beliau bersama Ikhwan bermula apabila dua orang Ikhwan datang ke rumah beliau di Villa Real Estate Timisan pada hari Jumaat awal tahun 1933. Ketika itu, beliau sedang duduk santai bersama keluarganya. Kedatangan dua pemuda Ikhwan itu adalah untuk berbincang tentang kaum muslimin yang jauh dari agama. Apa yang paling saya terkesan adalah cara layanan Ustaz Umar terhadap dua orang pemuda yang datang ke rumahnya ketika itu. Bahkan reaksi beliau apabila mengetahui beliau tidak keseorangan sekiranya beliau ingin menegakkan Islam pada zaman itu. Menariknya, perbualan tersebut telah menyebabkan beliau tertarik dan lantas bersetuju untuk berjumpa dengan Imam Hasan Al-Banna. Hal ini disebabkan emosi keagamaan dalam jiwanya yang tinggi setelah mengetahui adanya sebuah organisasi di Kairo yang digelar sebagai Ikhwanul Muslimin dan ia dipimpin oleh seorang guru sekolah dasar iaitu Hasan Al-Banna. Setelah beliau mengenal Ikhwanul Muslimin, beliau sanggup hidup bersusah payah menaiki kereta api kelas ekonomi. Kebiasaannya beliau menaiki kereta api kelas bisnes. Ustaz Umar merupakan antara orang yang dekat dengan Imam Hasan Al-Banna disebabkan beliau telah mengikuti beberapa lawatan seperti menghadiri pertemuan bersama Ikhwan, muktamar, menemani sebahagian perjalanan Imam Hasan Al-Banna di dalam kereta api. Selain itu, mengapa Ustaz Umar dikatakan orang dekat dengan Imam Hasan Al-Banna? Kerana beliau antara orang yang dipercayai oleh Imam Hasan Al-Banna untuk dihantar menyelesaikan beberapa masalah yang menimpa jemaah seperti pertikaian sengit yang berlaku di antara Partai Al-Fat dengan Ikhwan di Port Said dan juga mendamaikan dua keluarga besar yang bertikai di Damanhur. Seperti yang dinyatakan, Ustaz Umar pernah menjawat jawatan sebagai Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin yang ketiga pada November 1973. Beliau sanggup mengambil cabaran dan tanggungjawab untuk mengendali Ikhwanul Muslimin ketika berada di ambang fitnah dan ujian. Antara sumbangan Umar Timisani ketika diangkat menjadi pemimpin Ikhwanul Muslimin adalah: pertama, beliau meluaskan dakwah Islam hingga ke seluruh Mesir. Ramai pemuda Mesir ingin tahu kepada Islam hingga semangat keislamannya menjadi dominan di berbagai kampus dan persatuan. Bahkan di Mesir secara keseluruhannya juga pada waktu itu. Kedua, beliau menyebarkan dakwah dan pemikiran Islam dengan aktif melalui sebahagian karya tulisannya yang diterbitkan dalam berbagai versi. Beliau juga pernah menulis surat terbuka untuk Presiden Mesir mengenai kemaslahatan umat pada waktu itu yang dimuatkan dalam surat khabar Arsyad Al-Kahirian edisi 14 Mac 1986. Seterusnya, beliau juga mempertahankan Ikhwan Muslimin dengan membidas tuduhan dan fitnah yang pernah dibuat oleh Perdana Menteri Mesir Anwar Sadat ketika itu. Apa tujuan beliau melakukan semua ini? Tak lain dan tak bukan untuk menegakkan akidah Islam itu. Nak mengoptimalkan potensi yang produktif di semua sektor kegiatan sosial dan nak mengukuhkan ikatan persaudaraan antara pelbagai bangsa Muslim di seluruh dunia. Di samping kisah bangunnya Ustaz Umar Timisani, ada juga saat jatuhnya ketika beliau telah dipenjarakan selama 20 tahun lebih. Bermula pada tahun 1948, kemudian beliau dipenjara lagi pada tahun 1954 dan akhir sekali pada tahun 1981. Tengok sepanjang beliau di penjara, beliau sangat sabar menahan siksaan dan juga kegelapan di dalam penjara itu.
Ustaz Umar mempunyai sifat yang sangat terpuji di mana beliau dikenali sebagai orang yang tegas, berani, selalu mengatakan apa adanya, lembut, tenang, berwibawa, tidak pernah tunduk pada ancaman atau intimidasi, zuhud pada dunia, izzah menjaga kehormatan, pemalu, hanya takut pada Allah, hanya mengharapkan keredaan Allah. Oleh itu, beliau sangat dicintai para pemuka masyarakat Mesir di semua lapisan. Bahkan, para pejabat negara juga segan dan mengakui sifat-sifat mulianya. Sikap beliau yang menarik perhatian saya adalah di saat peristiwa di mana beliau menyelesaikan secara baik pertelingkahan antara dua buah keluarga, iaitu melibatkan anggota keluarga Ikhwan dan juga bukan Ikhwan. Pada akhirnya, beliau membawa akhlak yang diajarkan oleh Ihab dan juga memberi gambaran jelas terhadap apa yang Islam ajarkan. Sikap lain juga adalah apabila beliau meletakkan komitmen pada diri beliau untuk menolak kekerasan dan pengusahaan di saat berhadapan dengan penentang Islam itu sendiri. Antara peristiwa yang menunjukkan beliau seorang yang tegas, pada tahun 8 Disember 1948, Kementerian Dalam Negeri Mesir ketika itu memutuskan bahawa jemaah Ikhwanul Muslimin telah diharamkan. Hal ini seterusnya membawa kepada penangkapan beribu-ribu ahli persatuan ini. Ustaz Umar adalah antara yang tak terkecuali ditahan. Hubungan Ustaz Umar, Ikhwanul Muslimin dan Anwar Sadat yang mengambil alih jawatan Presiden Mesir selepas Jamal Abdel Nasir bermula baik. Namun, tindakan Anwar Sadat yang mengunjungi Jerusalem dan memulakan rundingan damai dengan Israel mengundang marah pelbagai pihak. Pertemuan tersebut telah menandakan termaterainya perjanjian Camp David. Ada satu peristiwa di mana Ustaz Umar berhadapan sendiri dengan Anwar Sadat dalam satu majlis di Ismailiyah. Anwar Sadat berpidato di sebuah acara akbar di kota Ismailiyah. Dalam ucapannya, dia menuduh Ikhwanul Muslimin ialah gerakan yang ekstremis, radikal sesat, penipu rakyat, berniat jahat terhadap bangsa dan negara. Jadi waktu itu ujar Ustaz Umar bahawa sebagai rakyat kami akan adukan kepada pemimpin jika berlaku kezaliman dan fitnah. Tetapi jika fitnah dan kezaliman itu datang daripada pemimpin sendiri, kepada siapa lagi yang kami perlu adukan? Jadi tambah Ustaz Umar lagi, jangan risau Anwar Sadat, bahawa kami hanya akan adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari Rabu, 13 Ramadan bersamaan 22 Mei 1986, Ustaz Umar telah menghembuskan nafas yang terakhir di sebuah hospital akibat menderita sakit. Begitulah kisah Ustaz Umar di dalam sejarah dakwah. Marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dari kisahnya.